Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ma'zuni fit ta'bir wa ja'alhum minal ma'zuni fis sama'. Allahumma ja'al qulubana naqiyatan taqiyatan safiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat ilahi yang mana Allah Subhanahu wa taala penuh kepada kita dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada malam Jumaat, malam yang dimuliai, dan pula dikatakan penghulu bagi malam dan penghulu bagi minggu. Jadi alhamdulillah, sama-samalah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Taala bagikan kurnia pada kita segala nikmat dan rahmat, segala ilmu, segala umur dan segala keadaan hidup bagi kita, daripada nyawa, daripada apa saja Allah Taala bagi kepada kita. Jadi alhamdulillah, pada kita berbicara masalahnya sirah Nabi ataupun daripada kehidupan Nabi, jalan hidup Nabi pada kaumnya, atau mana siratuhu fi qaumi qabla al-bi'sah, yang kita duk berjaranya masalah sirah Nabi ataupun kehidupan Nabi di dalam kaumnya ataupun kumpulan bagi Nabi, nafuak Nabi saat itu daripada Quraisy sebelum dibangkit akan Nabi saat itu jadi Nabi dan pula jadi Rasul. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudari dan pula hadirin hadirat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pula kembali kepada sirah Nabi, marilah kita kembali kepada cerita kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, masa dia tu sekali dengan kumpulan-kumpulan dia ataupun fuak-fuak Quraisy saat itu di Makkahul Mukarramah, yakni sebelum dibangkit akan Nabi itu jadi rasul dan pula jadi nabi. Jadi Nabi SAW salah seorang yang seelok-eloklah daripada kaum tu ni sebuah akhlaknya, ni sebuah perangannya. Nabi inilah yang paling bagusnya dan Nabi inilah paling moleknya. Dan pula Nabi ni dikatakan orang yang sejauh-jauh daripada mengijakan fahsya, dan Nabi saat itu orang panggil akhlak Nabi tidak membusukkan dan tidak merosakkan akhlak-akhlak bagi yang lain. Dan pula Nabi kita dikatakan seorang yang paling lebih daripada kaum Quraisy itu nisbah marwah dan kemukaannya. Dan Nabi kita semulia-mulia daripada orang yang bercampur dan muamalat dan pergaulan dengan kaum-kaumnya. Jadi ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak kata Nabi kehidupan dia saat itu sekali dengan kaum dia, sekali dengan fuak-fuak Quraisy ni lagu mana? Wa qad hafizahu Allahu fi sigharihi min kulli a'malil jahiliyyati allati jaa syar'uhu asy-syarifu bididdiha. Tengok. Dan sesungguh meliharalah akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Allah Taala jagakan Nabi tu wa qad hafizahullahu, dan telah menjaga dan telah melihara akan dia, akan Nabi oleh Allah. Tuhan jaga Nabi tu semenjak bila lagi ibu bapa? Ya dirahmati dan saudara-saudari dan hadirin hadirat semua ni, Allah Subhanahu wa taala jagakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bila lagi? Bila lagi Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi? Fi sigharihi, pada masa kecil Nabi, pada waktu Nabi itu kecil, pada waktu Nabi itu halus-halus dulu, Allah Subhanahu wa taala tu jaga dah Nabi. Sebab tu Nabi dikatakan maksum.
Sebab tu orang panggil benih. Bagi Abdullah nak turun mari kepada Aminah. Ini duduk dalam jagaan Allah. Lagi pula Nabi saat itu bukan sekadar kecil. Lagi pula daripada tok nenek Nabi. Daripada dua belah kumpulan. Daripada fok-fok Quraisy. Semua itu di dalam jagaan Allah. Tidak jatuh berzinanya. Dan Allah Subhanahu wa taala jagakan Nabi fi sigharihi, pada waktu kecilnya, waktu halusnya Nabi. Pada waktu Nabi itu kecil, pada ketika Nabi itu budak-budak, Allah Taala jaga min kulli a'malil jahiliyah, daripada sekalian, daripada segala amalan-amalan orang jahiliyah. Bermakna kata ketika Nabi itu budak-budak tu, Nabi tak suka dah kepada pekerjaan, kepada amalan, kepada perbuatan bagi orang-orang jahiliyah tu, Nabi tak suka dah. Ni nak kata orang ya Allah Ta'ala nak pilih jadi orang baik ni. Nak pilih jadi Masya Allah, kita kata nak pilih jadi satu Nabi Allah ni, nak jadi satu Rasulullah ni. Makna kata ketika dia kecil-kecil tu, Tuhan sedang pelera dia dah, Tuhan jaga dah. Walaupun di masa tu berkelang kabutnya masa jahiliyah, dengan segala maksiat-maksiat, dengan segala fahsyak-fahsyak, dengan segala mungkarat-mungkarat, tapi Allah Ta'ala nak pilihkan Nabi sebagai Nabi pimpinkan umat, sebagai Nabi ni orang tunjuk jalan kepada umat, qaidul ummah ataupun sirajul ummah, yakni Allah Ta'ala pelerakan Nabi tu pada masa kecil-kecil lagi. Makna kata hati Nabi, ya tengok pada perbuatan fok jahiliyah, duk kelanya dak pai baitillah, tika tawaf, tika haji. Nabi setuju? Nabi tak setuju. Nabi tak suka dah. Ni makna kata Nabi itu di dalam jagaan Allah, di dalam peliharaan Allah, di dalam hidayah Allah, di dalam cahaya Allah. Ibu bapa, misalnya kita kata keadaan ni, kita keadaan boh maksiat tempat kita ni. Ibu bapa yang dirahmati, saudara-saudari, tempat kita, keadaan kita di hari ni, dikatakan boh maksiat, ikutlah tengok gapo buka telefon maksiat saja. Tubik luar rumah pun maksiat. Gi situ sini buka pintu kerik, nak tubik luar rumah pun maksiat dah. Nak tu keluar gi tembok gi kedai pun maksiat dah. Nak yak terpenuh dengan maksiat. Tapi kita orang yang kanak nak Tuhan nak jadi baik, Tuhan kanak kita nak jadi molek, maka dengan ukara-ukara macam tu kita rasa tak suka. Semacam juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa dia kecil-kecil, pada masa dia tu buaya, pada masa dia tu budak-budak, dia tak suka dah kepada amalan-amalan orang-orang yang jahil tukir daripada fok-fok Quraisy itu. Tiba apa? Ni nak kata Tuhan pelera Nabi. Nabi tu maksum. Nabi terjaga daripada segala maksiat, segala dosa, segala perbuatan orang jahiliah. Pada masa kecil-kecil laginya, Allah Ta'ala jaga Nabi. Tengok Nabi tika kecil. Dia saat ni budak lagi ni. Nak kata betih ya selak sikit ya. Nabi tu ya malu dah. Ya lari nusuk. Cerita Nabi. Lari nusuk masa ya umur 7-8 tahun. Maka dia selak betis sikit. Nampak betis sikit ya. Kalau kita lah ni bukan sekadar betis. Selak pala lutut duk kecek belah-belah. Tak ada apa kita. Tapi Nabi SAW selak sikit daripada betis dia. Nabi malu. Dia lari nusuk. Abu Talib pun cari. Ya mana? Cari ke Muhammad. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Di mana kau Muhammad? Di mana? Duk nusuk celah. Maka supaya nampak takut pada satu perkara. Abu Talib pun pergi cari, ya Muhammad kok mana ni? Boleh menusuk ni? Boleh menusuk diri, mensembunyi diri ni? Oh, dia kata, ya Abu Talib, ya Abu Talib, ya Ammi. Hei, bapa saudaraku, aku malu sangat-sangat. Abu Talib kata, malu buku Puan Muhammad. Dia kata, betih ku gib selok sikit. Allah, mu malu setara tu dah Muhammad. Malu ya ta ya Ammi. Ni nak royak kata orang yang nak jadi nabi, orang yang nak jadi rasul, nak royak ketika dia kecil-kecil tu Allah Subhanahu wa taala sedang pelera dah dia tu daripada jatuh di dalam segala kejahatan dan amalan-amalan orang jahil tukir. Ni amalan jahiliyah mana? Allati jaa syar'uhu syarifu, yang telah datanglah oleh syar'unya syar'u Allah. Nak royak kata syar'u Allah, undang-undang Allah,
qanun Allah Ta'ala Asy-Syarifu yang mulia itu. Nak ia kata undang Allah, lagi pula dikatakan qanun Allah. Nah, makna kata yang mulia itu bididdiha, dengan menentang akan dia akan a'malil jahiliyah, bididdiha dengan menentang akan dia dan pula melawani akan dia. Nak royak ta syarak Allah yang sebut dalam Quran, agama Allah yang sebut di dalam Quran dalam Misha, maka jadi berlawan dengan amalan-amalan orang-orang jahiliyah. Sebab tu Nabi tak kena tu. Dengan sebab tu Nabi tak setuju semua amalan-amalan jahiliyah saat ni tu kebanyakan dan golek jadi berlawan. Orang panggil jadi apa? Jadi amalan Quran kok ni, amalan orang jahiliyah. Jadi orang panggil apabila ke depan maka jadi berlawan. Nak apa? Nak menetes sekali tak boleh, nak membetuli sekali tak boleh, nak mukabir tak boleh. Karena amalan Quran, undang-undang Allah, hukum Allah yang sebut dalam Quran, yang turun kepada Nabi, apabila gi pelanggar, gi nisbah, gi adu dengan amalan-amalan orang jahiliyah, maka jadi berlawan lah, maka jadi berkelagak, bertikai lah, ataupun jadi bergadah lah di antara syarak Allah dengan masalah amalan-amalan orang jahiliyah. Ibu bapa yang dirahmati, kita tengok di hari ni, kalau amalan Quran gi berlawan dengan amalan-amalan orang sekarang, bermakna kata amalan sekarang ni tak betul. Maka kita misal lagu mana amalan orang jahiliyah, dia tawah dak pai Baitillah saat itu dengan kelanjai bogeh, maka Quran kena tak? Quran tak kena, Quran tak setuju. Syarak dari Allah, undang-undang di Allah daripada Allah, maka suruh pelisuh benda tu. Dulu mereka saat ni belum Islam, demo tawahkan Baitillah tu dengan kelanjai bogeh. Tapi apabila datang Islam, Islam tu mengkabuskan, Islam saat ni tu membatalkan, Islam menentangkan benda tu. Ataupun kita kata hak demo saat ni tu berzina. Berzina dulu masa jahiliyah tu, sukalah masalah berzina, bunuh anak hidup-hidup, anak betina, maka itu jadi berlawan dengan syarak Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dia jaga akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa kecil-kecil lagi daripada semua amalan-amalan orang jahiliyah, kerana amalan-amalan perbuatan tikah laku bagi orang jahiliyah jadi berlawannya dengan undang Allah, dengan hukuman Allah, dengan syarak Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula apabila syarak saat ni jadi berlawan, syarak saat ni tu jadi bergadah dengan masalah amalan orang jahiliyah, wa bughidat ilaihil awthanu, dan dibencikan ilaihi kepadanya, kepada Nabi, dibenci apa? Al-awthanu, akan segala berhala-berhala, segala patung-patung dan tokong-tokong yang ada di hadapan Baitillah 365 ekor, 365 5 cokok, maka Nabi saat ni tu rasa benci. Kenapa? Kerana tokong dan berhala yang ada di hadapan Baitillah, hak mereka itu duduk sembah seekor sehari. Hari ni sembah tokong seorang ni, tu hai seorang ni, esok sembah seorang ni, lusa sembah seorang ni, maka cukup dalam masa setahun 365 ekor. Kerana orang Mekah dulu ibu bapa yang dirahmati, kenapa tokong 360 ekor? Kerana mereka tu hari ni mereka berhalanya, mereka buat ibadatnya, buat persembahannya kepada berhala ni. Esok kepada berhala ni pula buat ibadat. Esok buat ibadat pada berhala ni pula. Lusa buat pada ibadat pada berhala ni. Tulak buat apa? Ibadat kepada berhala sekor sehari, sekor sehari, sekor sehari. Maka cukup di dalam masa setahun 365 hari, maka cukuplah 360 ekor berhala. Tapi masalah berhala yang ada di hadapan Baitullah, di hadapan Al-Ka'batul Musyarrafah, ini satu perkara dikatakan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang suka dikatakan tikah laku orang-orang jahiliyah daripada Quraisy, tapi benda ni jadi bergadah dengan Allah, bergadah dengan undang-undang Allah, kerana Tuhan sebut di dalam Quran, wa ilahukum
ilahun wahidun la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Tu Tuhan sebut dalam Quran. Tu jadi bergadah bergadah Quran hak yang turun kepada Nabi dan syarak Allah Ta'ala jadi bergadah. Mereka semua akan berhala seekor sehari, beribadat kepada berhala seekor sehari. Makna kata Tuhan mereka saat itu, hari ke hari itu berlain. Hari ke hari, hak hari ni dengan esok berlain. Lusa dengan tulak berlain. Minggu ni minggu berlain. Makna Tuhan mereka tu bergilir ganti. Tapi Tuhan sebut dalam Quran tanya, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tu sebut lagi. Wa ilahukum, dan bermula Tuhan kamu, hei orang-orang berimeh. Ilahun wahid, ialah Tuhan yang tunggal dan Tuhan yang satu. Ni maka Quran royak di dalam tu. Dan syarak Allah, undang-undang Allah sebut dalam Quran, Tuhan hak kamu berimeh, Tuhan hak kamu kena semua, saja, sore saja, satu cokoh saja. La ilaha illahu, tiada jenis Tuhan malaikan ia malaikan Allah. Jadi berlawarlah dengan kata Quran, berlawarlah dengan syarak Allah seperti mana mereka saat itu duk beribadah. Tu dia ibu bapa. Wa bughidat ilaihil awthanu bughdan syadida, dan dibencikan kepada Nabi. Nabi tu nama apa? Allah Ta'ala perasaan benci al-awthanu, akan segala berhala yang disembah, yang diibadat oleh kumpulannya, oleh apa fok-fok Quraisynya. Nabi terbenci bughdan syadida, sebagai benci yang bersangat-sangat. Nabi benci sungguh kepada berhala. Supaya dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, ketika Namrud saat ni pakak gi prakcung, pakak gi mesorak, maka Namrud saat ni gi catahkan tangi kena. Ibrahim gi katakkan tangi, gi cangan hatai dengan kapok di tangi. Sengah berhala halus-halus gi goden siapa pecah. Kenapa? Para nabi dan para rasul, dia saat ni tu sangat-sangat benci kepada berhala ataupun disembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibu bapa, sebab apa orang siye, orang kafir, dia suka pada semua berhala, kata berhala ni betul, berhala ni Tuhan. Kerana setiap-tiap berhala Tuhan tepekkan syaitan. Setiap ekor berhala ia ada setan di belakang. Setiap berhala ia ada syaitan sebelah di belakang. Sebab tu ketika ia sembah berhala tu, ia berasa kata berhala tu beri naf'at dia, berhala wifaedah dia, berhala tu boleh tolong kerana setan di tepi dia, setan duk tepek di belakang berhala, duk bisik-bisik pada dia, kata berhala ni boleh tolong kepadanya. Tapi Nabi dibenci kepada Nabi oleh al-awthan bughdan syadidan, sebagai benci yang bersangat-sangat. Tu dia. Kemudian kata laginya, hatta ma kana yahduru laha ihtifalan aw 'idan mimma yakumu bihi 'ubaduha. Ni hingga makana tiada adalah ia Nabi. Noyak kata Nabi tu benci. Nabi tu tak suka kepada berhala-berhala hak yang disembahkan oleh fok-fok Quraisy, yang diberibadat oleh fok Quraisy saat itu. Nabi tak suka, Nabi tak setuju, Nabi tak berkenan. Siapa setara mana? Hatta ma kana yahduru, hingga tidak adalah ia Nabi. Hingga tidak ada Nabi yahduru laha, hadir ia Nabi laha baginya, bagi berhala saat ni Nabi tak hadir. Sama sekali Nabi tak pergi untuk berhala saat ni, Nabi tak hadir untuk berhala. Ihtifalan, yakni fok-fok Quraisy buat ihtifal, buat majlis keramaian. Orang panggil di masa dulu, di masa jahiliyah dulu, ia ada setahun sekali dia buat majlis keramaian kerana puja ke berhala dia. Supaya learning lah orang panggil hari tarik berhala tu kan.
Kita tengok suposun dia wacung tu, dia tarik berala. Berala tu macam-macam. Berala hok mari ke patelung, berala hok mari ke hak jai. Dia tewah pula berala dia. Tuhan dia tu berala dah. Dia tewah pula. Dek, berala siapa dia hebat, bala siapa dia keramat, bala siapa dia beratu. Dia pakak mari tewah pula dak pesu yang wacung. Lepas tu pakak tarik berala lepas tu dia tahu berala yang ni berkat. Lepas tu dia mari tarik berala musim bah. Dia kata berala dia berkat ni mari tengok hujan tu turun. Dia duk tarik berala tu musim hujan. Cuba dia mari tarik berala musim panas, musim bulan 4 tu tengok hujan nak turun kedak. Dek, cuba kita tengok atas situ Allah nya kata bodohnya. Situ nak kata fikir tak sapanya. Berala hak kita buat, lepas tu kita pakat mari puja. Lepas pada puja, maka kita kena duk tipulah oleh syaitan. Seperti orang-orang kafir dibisik oleh syaitan. Nampak kata comel dan molek mana pakat tarik, duk tak kereta kat tarik berala deh. Macam-macam. Cuba kita tengok. Maka hari keramaian berala pada masa jahiliah, bukan masa sekarang. Orang duk tarik berala tu yang mari semenjak dulu lagi, semenjak beribu-ribu tahun lagi dah mari orang panggil buat majlis keramaian untuk berala. Tapi Nabi ia benci kepada berala sampai hari majlis. Orang-orang Arab Quraisy buat majlis keramaian, buat majlis suka majlis perayaan dan keramaian untuk berala, Nabi tak pergi. Tu mana kata hatta ma kana yahduru laha ihtifalan aw 'idan, ataupun perayaan mimma yaqumu bihi, daripada barang yang berdiri dengan barang tu ubaduha, oleh orang yang beribadat, oleh segala orang-orang yang buat ibadat akan berala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pergi. Nabi tak pergi sembah berala, dan Nabi tu tak pergi keramaian dan perayaan dan kesukaan, majlis kesukaan, buat majlis ihtifal untuk berala, sembah berala ataupun puja berala ataupun tak berala. Nabi tak pergi. Nak kata Nabi sangat-sangat benci kepada berala. Nabi sangat-sangat tak suka kepada berala yang disembahkan oleh kafir Quraisy di zaman tu. Bahkan Nabi tu kecil lagi, Nabi tu halus lagi, tapi nak kata Allah Ta'ala meliharakan Nabi sampai Nabi itu berasa benci, Nabi itu berasa tak kena kepada amalan-amalan orang jahiliyah, orang-orang jahiliyah, dan pula perbuatan tikah laku orang jahiliyah, daripada tarik berala, daripada perayaan raya, daripada perayaan untuk berala, ataupun majlis keramaian untuk berala ataupun tak berala. Nabi tak setuju dan Nabi tak suka dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah sebedarlah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebedar katana, lamma nasha'tu buridat ilayyal awthan wa burida ilayya asy'ru walam ahamma bi syai'in mimma kanatil jahiliyatu taf'aluhu illa marratain kullu dhalika yajulullah yuhawwilullah hada baini wa baina ma uridu min dhalika thumma hamamtu bisu'im ba'dahuma hatta akramanillahu birisalati qultu lailatan li gulamin kana yar'a ma'i. Tengok Nabi nak kata dia benci kepada berala, dia tak suka kepada berala. Nabi kata kan, Nabi tak suka kepada berala. Nabi kata lamma nasya'tu, tak kala timu aku ni timu di zaman mana? Di zaman jahiliyah, di zaman orang Arab jahil tu tak reti gapo sekarang. Tak reti hak agama, tak reti hak masalah agama, tak ada din. Adapun fak Yahudi, fak Kristian, dia ada agama dah. Sebab kita Taurat Injil turun pada mereka. Mereka tak ada jahil. Sebab tu orang Yahudi dan orang-orang Nasara nama Ahlul Kitab, yakni orang-orang alim kita. Adapun orang-orang masalah ketika daripada jahiliyah, daripada fak-fak Quraisy dikatakan jahil. Sebab apa? Kitab tidak turun kepada mereka. Apabila kitab tidak turun kepada mereka, dengan sebab itulah mereka jahil tuki. Mereka semua berala, mereka tu puja berala, mereka tarik berala setiap tahun. Hari semua hak ni, lusa semua hak lain pula, tulak semua hak lain pula. Ini kerana kejahilan mereka. Tapi Nabi kita pergi timur di celah-celah keadaan kejahilan tu.
Nabi gi timur, gi beranak, dilahirkan oleh Allah di celah-celah orang jahil tu ke. Lepas tu Allah Ta'ala pelera Nabi sekarang buridat ilayyal awsan, dibenci kepada aku, yang dibenci oleh aku al-awthan, akan segala berhala-berhala. Aku benci kepada berhala. Nabi kata aku sangat-sangat benci walaupun aku tu timur dan aku tu dilahir, aku dibangkit pada masa jahiliyah, orang duk bersembah dan orang duk beribadat dan orang duk puja berhala, tapi aku tu benci. Nabi kata wa burida ilayya, dan dibenci pula kepada aku. Nabi kata asy-syi'ru, akan syi'i, yakni patung-patung Arab, Nabi benci. Ni nak kata orang yang Allah Ta'ala nak bangkitkan jadi Nabi, orang yang Allah Ta'ala nak bangkitkan jadi Rasul, maka nak maka Allah Ta'ala perasa dah ke dalam hati sedalam-dalam, di dalam hati kecil Nabi berasa benci kepada berhala dan benci kepada syi'i Arab, yakni dikatakan patung-patung Arab. Nabi berasa tak berkena ibu bapa. Dua. Walam ahamma bisyai'in. Dan pula yang tiga. Ni kata Nabi, orang yang Allah Ta'ala pelera dia saat ni tu nak jadi Nabi di Rasul. Walam ahamma. Nabi kata aku tidak mementing. Aku tak bila penting. Aku tidak bila berguna bisyai'in, dengan suatu perkara, mimma kanatil jahiliyatu, daripada barang yang telah memperlakulah oleh fuak jahiliyah, tafa'aluhu, yang memperbuatlah orang jahiliyah, hu akan diakan syai'. Jadi perkara mana orang jahiliyah buat, orang jahiliyah mana jahiliyah bawa, orang jahiliyah mentikah laku, orang jahiliyah saat ni tu duk buat, duk beribadat, duk buat apalah orang jahiliyah buat saat ni. Nabi kata aku tak suka walaupun satu perkara hak sudah tikah laku, hak sudah buat oleh orang jahiliyah. Nabi kata aku tak suka, aku tak bila pentingnya, illa marratai, malaikan sekadar 2 kali. Dalam hidup Nabi, ketika kecil Nabi, ketika budak-budak Nabi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelerakan Nabi. Sampai pertama sekali Nabi benci kepada berhala, hak yang disembahkan oleh fuak-fuak Quraisy ataupun oleh fuak Arab. Yang kedua, Nabi benci kepada patung-patung Arab, yakni syi'i Arab. Yang ketiga, Nabi tak bila penting walaupun orang Arab duk puja berhala, duk buat majlis perayaan, majlis ihtifal untuk apa? Tarik berhala. Nabi tak bila penting. Nabi tak setuju. Nabi tak bila besar. Melainkan 2 kali saja Nabi pergi saat ni tu. Nabi sekali dengan fuak Quraisy. Kullu dhalika. Tengok tu. Bermula tiap-tiap dimakian itu. Tiap-tiap dimakian mana? Tiap-tiap timur aku. Buridat ilayya al-awthan tu. Tu. Kullu dhalika, bermula tiap-tiap dimakian itu, dimakian al-mazkur, min nash'ati, daripada timur aku, lahir aku, digulungi fuak-fuak jahil tu ke, fuak yang tidak ada kitab seperti Nasara dan Yahudi ni, timur aku saat ni berasa benci kepada berhala-berhala yang disembahkan oleh fuak Quraisy. Kemudian tiap-tiap dimakian itu, yuhawwilullahu baini, memaling Allahu Ta'ala baini, di antaraku. Ni nak ayat kata Tuhan saya kepadaku, Tuhan palingkan benda tu daripada aku. Aku tak suka kepada berhala-berhala yang diibadatkan oleh orang jahiliyah dan pula orang Quraisy. Dan pula aku tak suka pula kepada patung-patung syi'i Arab pada zaman itu. Dan semua perbuatan daripada mana? Perbuatan yang dibuatkan oleh Quraisy, maka Nabi pun tak setuju juga. Orang panggil perkara ni perkara yang Allah Ta'ala nak memalingkan daripada Nabi. Yuhawwilullahu baini, Tuhan memalingkan di antaraku, di antara Nabi, wa bainama uridu min zalika, dan di antara barang yang aku kehendakkan daripada dimakai itu. Ini nak kata satu perkara, ya apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu saya ke Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu kawan dia palingkan perkara tak molek daripada Nabi. Paling maknanya Nabi tak suka kepada hak mereka duk sembah pada berhala seekor, sari seekor. Nabi tak setuju. Nabi tak suka. Itu satu paling Allah. Itu satu
tu orang panggil gerak gi Allah, dan pula orang panggil jagaan Allah Ta'ala daripada Nabi. Hak dia mau duk suka-suka dengan perayaan, tapi Nabi tak suka. Ini salah satu sebab Allah Ta'ala nak memalingkan Nabi daripada segala perayaan-perayaan berhala ataupun disembahkan berhala ataupun syiir-syiir dan patung bagi orang-orang Arab. Summama hamamtu bisu'im ba'dahuma. Kemudian tidak mempenting aku pula dengan kejahatan ba'dahuma, kemudian daripada kedua saat ni, kemudian pada marratain, selepas pada tu Nabi kata aku tak bila penting dah dengan kejahatan bagi orang jahiliyah tu. Selepas pada dua kali aku tak bila penting. Jadi bermakna kata di dalam perayaan dan pula tikah laku fok-fok jahiliyah, Nabi tak gi, Nabi tak bila penting, Nabi tak bila besar, malaikat dua kali Nabi gi. Bila lepas pada tu Nabi tengok dengan tikah laku mereka, dengan perbuatan mereka, Nabi lepas pada tu tak mementing sekali-kali dah. Nabi tak bila besar sekali-kali dengan kejahatan selepas pada dua kali itu. Hatta akramanillahu birisalati. Hingga memulia akan daku, kata Nabi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, birisalatihi, dengan sebagai utusannya, utusan Allah. Siapa apabila aku tu tak berkeni dengan apa yang disembahkan oleh kafir Quraisy, dipuja oleh kafir Quraisy, disembah oleh kafir Quraisy daripada 390 ekor daripada berhala, maka Tuhan saya kepada aku, Nabi kata, Tuhan jaga akan aku. Siapa Tuhan memaling daripada perkara saat ni, aku berasa benci pada perkara saat ni, aku berasa tak berkeni. Hingga Tuhan muliakan akan aku supaya gawa hatta akramanillahu birisalati, hingga Tuhan memulia akan daku dengan Tuhan wirisalah dia, sebagai aku ni orang yang menyampaikan risalah dia, dan pula sebagai menyampai akan masalah utusannya, dan pula penyampainya akan turgaba risalah Allah, surat kiriman daripada. Siapa tahu tu apabila aku tak boleh penting daripada perkara yang membesar oleh Quraisy, maka siapa Tuhan akakku jadi rasul, orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Qultu, berkatalah aku, Nabi kata, lailatan, pada satu malam, Nabi kata, aku bersabda dan aku berkata satu malam, li gulamin, bagi satu hamba dan satu budak, kana, yang adalah satu hamba ni yar'a, duk melihara ia dan duk membelalah ia satu hamba ni, ma'i, duk membela kami sekali. Nabi ada kata kepada satu hamba dia, hamba duk peliharakan kambing sekali Nabi, sebagai jadi kemala kami sekali Nabi, lau absartali ghanami hatta adkhala makkata, hatta adkhala makkata fa asmur kama yasmuru syababu fa kharajtu lidzalika. Tengok Nabi kata, Nabi katanya kepada hamba dia, hambanya nak hak duk pelihara kambing sekali dengan dia, duk kemala kambing sekali dengan dia. Nabi kata aku tak suka hamba kepada perkara-perkara, kepada perbuatan-perbuatan dan tikah laku yang dibawa, yang dipegangkan oleh Quraisy, hak duk sembahkan berhala, aku tak suka. Nabi kata, aku gitu dua kali. Lepas pada aku pergi tengok, aku pergi sekali mereka, pergi dengan Arab-Arab Quraisy saat ni tu duk perayaan mereka, duk peraya berhala mereka, duk tarik berhala, aku pergi dua kali, maka aku tengok perkara tu dikatakan jahat. Lepas pada tu Nabi kata, aku tak pergi selama-lama, aku tak pergi dah sekali-kali. Hingga memulia akan daku oleh Allah, Allah Ta'ala wikan risalah, jadi aku sebagai rasul. Maka Nabi katalah kepada hamba dia, kepada gulam hak yang menjadi kemala kambing serta dengan Nabi. Nabi kata nak, lau absartali, jikalau buh katanya, hei hamba, hei gulam, absarta, engkau tu melihati li bagi aku, hei seorang hamba, kalau mung tu duk tengok, dah kalau mung tu lihat, ghanami, akan kambing aku. Nabi kata, kalau mung tu tengok bagi aku akan kambing aku, hatta adkhala Makkah, hingga aku tu masuk ke dalam Mekah. Nabi kata, kamu tengokkan kambingku, lepas daripada tu hingga aku masuk ke dalam Mekah. Fa asmura, maka apa ni? Fa asmura, maka sebab itu berjaga malam aku kerana bermain-main. Bermain.
Aku tu berjaga malam. Kerana bermain. Kama yasmurus syababu, seperti bermainlah, berjaga malam oleh pemuda-pemuda. Jadi kalau mu tengok bagi aku akan kambing aku, kata Nabi kepada hambanya, kalau mu tengok kepada kambingku, mu tengok kepada ghanamku, ketika aku saat itu masuk kota Mekah, maka aku saat itu berjaga malam kerana bermain seperti berjagalah oleh pemuda-pemuda. Fa kharajtu lizalika, maka keluar aku di makin itu, hatta jitu awwala darin, hingga aku datang awal-awal rumah, mim Makkah, daripada Mekah itu, asma'u azfan, hingga aku masuk dan aku datang pada awal-awal rumah daripada Mekah tu, aku ada kedengaran. Dengar ke? Azfan, aku dengarkan azfan, yakni memetik dan pula mengatak akan genah. Jadi mu tengok molek. Hei hamba, aku nak royak apa bila mu tengok bagiku akan kambingku. Hingga aku masuk le Mekah, maka aku berjaga malam. Masuk Mekah pada waktu malam, berjaga malam. Seperti mana berjaga malam oleh pemuda-pemuda, maka aku tubik kerana di Mekah aku pun tubik. Tubik pada waktu malam saat itu, hingga aku datang awal-awal rumah daripada Mekah. Aku tubik mari pada waktu malam, jaga malam, tubik daripada awal-awalnya rumah. Datang aku di awal-awal rumah saat ini pada Mekah, aku dengarkan azfan, yakni geneh, ataupun geduk. Geneh. Memetik dan pula mengatak akan geneh. Bunyikan geneh yang dikatakkan tuan, azfan biddafuf. Bidduf. Ni azfan biddufuf wal mazamir. Aku pun ada kedengaran akan geneh yang dikatak, dimemetikkan akan geneh. Teman-teman, biddufuf, yakni dengan bana, wal mazamir, dan pula sunai-sunai. Kenapa? Li'ursi ba'dihim, kerana majlis walimah. Kerana ada pengantin baru setengah daripada mereka itu, dan setengah daripada fuk-fuk Arab Quraisy. Aku tu baik pada waktu malam, siapa masuk kepada Mekah, maka berjaga aku waktu malam seperti berjagalah pemuda, maka aku keluar lagi. Hingga masuk, hingga kedatang aku awal rumah daripada Mekah, maka aku ada kedengaran akan genai yang dikata, yang dimalu, yang dimemetikkan dengan apa? Dengan dufuh, yakni dengan bana, lagi pula dengan sunai, kerana menyambut akan pengantin baru daripada setengah mereka. Fajalastu lidzalika, maka aku duduklah kerana di makian itu, dengarkan suara bano ataupun suara mengatak dan memetik dengan bano dan pula siukkan sunai. Fadaraballahu ala udhunayya, maka menutupi dan mengkatuklah oleh Allah di atas dua telinga aku. Fanimtu, maka jeneralah aku, Nabi kata, fama aiqadhani illa minasyamsi, maka tidak tersedarlah akan daku malaikatnya massu syamsi, malaikat menyetuhlah oleh kepanasan bagi matahari. Walam aqdi syai'a, dan tidak menunailah aku akan sesuatu. Thumma arani marratan ukhra mislu zalika, dan tidak melulus aku kan sesuatu, akan sesuatu daripada saat ini. Thumma arani marratan ukhra, dan kemudian summa arani. Apa makna arani? Yakni melepas dan meninggal ia Allah Ta'ala kandaku daripada keadaan tidak melaku apa suatu pada malam itu. Thumma arani, kemudian melepas ia Allah Ta'ala kandaku marratan ukhra mithla zalika, akan seumpama dimainkan itu. Perak ni, ibu bapa yang dirahmati. Jadi nak oyak kata Nabi kata kepada hamba dia hak dak melera kambing sekali dengan dia, Nabi kata kan, dia kata, ya hambaku, jikalau engkau tengok bagi aku tu ada kambing, lepas tu aku masuk pergi dalam kota Mekah, maka aku pun duduk di dalam kota Mekah, awal-awal aku masuk ni, aku berjaga malam. Seumpama daripada pemuda-pemuda tu berjaga malam.
maka aku keluar kerana di Makkah itu. Dah. Hingga aku masuk di awal-awal umur daripada Mekah, maka aku ada kedengaran daripada gapo? Daripada suara nan memetik akan bano. Duk katakkan bano dan suara sunai. Dah. Kenapa? Kerana orang panggil menyambutkan daripada pengantin baru. Dah. Orang panggil menyambut pengantin baru daripada causau-caubau. Nabi pun duduk situ duduk dengar. Maka ketika tu apabila Nabi tu duduk dengarkan suara bano dan suara metik arak ni tak ada apa. Nah, kalau kita duduk naik arak ketika hari arusa dia, hari pengantin baru ataupun walimatul arsi ni, Allah macam-macam buat apa. Kalau kita duduk naik arak ataupun kita biasa tengok di dalam TV kan, orang Arab ya berdecok lah macam-macam lah. Supaya dengan berdecok kita tengok kat Europe kot ni. Lepas tu dia buat tu dia suka tu. Lepas tu Nabi kata aku pada malam tu aku masuk Mekah dengarkan suara duk memetik dan mengatakkan bano dan sunai-sunai. Lepas pada tu nak tahu Tuhan jagakan Nabi sekarang nak. Fadaraballahu alayya, maka memukul dan mengatuk oleh Allah. Apabila Nabi duk dengarkan benda-benda tu, Allah Ta'ala pun menutup di atas Nabi. Fadaraballah, maka memukul Allah, menutup oleh Allah, mengkatuk oleh Allah ala udhunayya, di atas dua telinga. Tuhan pun katuk sebenarnya telinga Nabi. Nabi tak ada katuk, tapi Tuhan memekukkan telinga Nabi. Suruh malaikat mekuk saat itu, Nabi saat itu tak dengar apa. Ni nak jatah hikmah Allah Ta'ala nak jaga Nabi. Fadimtu, maka tertidur aku. Mula-mula masuk le kota Mekah saat itu, sangat bosan dengan bano, dengan memetikkan bano, memalukan bano dengan suara sunah, bosan. Lepas tu Tuhan katukkan dua telinga Nabi, maka Nabi pun jenera. Tak dengarlah benda-benda tak comel saat ni daripada ukara-ukara hak yang diperlakukan oleh Fak Jahliyah. Nabi pun tak dengar Nabi pun tak dengar daripada suara-suara bano ataupun suara sunai. Fama ainqadhani, maka tak sedarlah Nabi. Tidur masa budak-budak tu dah. Tak khabar Nabi. Nak tahu Tuhan jaga Nabi. Maka tidak mesedar akan daku akan Nabi. Illa massu syamsi. Malaikat datanglah oleh kepanasan bagi matahari. Nabi pun jenera. Dengan sebab Tuhan terpekuk dua telinga Nabi, maka tidak mesedarkan akan Nabi illa massu syamsi. Malaikat kepanasan daripada matahari itu. Nabi tak sedar, tak jaga apa weh. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala memekukkan dua telinga Nabi, siapa Nabi tak sedar apa saja, maka Nabi tidur, siapa tak khabar, tak sedar, hingga menyentuh akan Nabi illa massu syamsi, oleh kepanasan bagi matahari. Walam aqdi syai'a, dan tidak meluluhlah aku Nabi katanya syai'an, sesuatu. Aku pun tak ada meluluh pun, tak ada kalingan demo. Aku pun tak ada masuk capu kaling demo, tak ada duk decok kalingan demo. Demo duk bana decok gitu gini arak wuwih, tapi aku tidak meluluh apa suatu sebab Tuhan memekukkan dua telinga aku, maka aku pun jenera, tak khabar apa, malaikat terkhabar dan tersedar dengan sebab menyentuh oleh kepanasan matahari. Thumma arani, kemudian Tuhan melepaskan akan daku marratan ukhra misla zalika. Ni nak kata Allah Subhanahu Wa Taala jagakan Nabi. Begitulah sangat-sangat hebatnya dan sangat-sangat jagaan Allah dan peliharaan Allah Taala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak kata orang yang Allah Taala pelihara, mula-mula sekali Nabi terbenci kepada berhala, yang kedua Nabi terbenci kepada pantung-pantung bagi syi'i Arab, syi'i jahiliyah, Nabi tak suka. Yang ketiga, Nabi tidak membela pentingkan daripada perkara-perkara itikah laku yang dibuatkan oleh fak-fak kafir Quraisy. Maka sekat tu dulu malam ni kita jawab soalan sikit. Dia mau tanya gapo ni? Daripada Ibtisam Mung, dia kata salam babo, kita ambil ke bawah dulu. Salam babo cak tambah. Apa ni? Dia tanyanya cak tambah saya dak tikau. Sejadah tikauแลกขาดแล้วเราจะทำผ้าเช็ดเท้าได้ไหม Jadi dia tanyanya sejadah hak lama dah. Dia tanyanya, salam baboจะทำว่า sejadah ที่เก่าและขาดแล้วเราจะทำผ้าเช็ดเท้าได้ไหม dia tanya kata masalah sejadah hak cuma ataupun sejadah hak lama, hak kau dah, hak lama lah.
Sejadah kita duk semaya. Tas sejadah tu berpuluh-puluh tahun dah. Kemudian sejadah tu cari. Sejadah tu lama dah. Maka dia tanya boleh ke tak kita saat ni tu nak buatkan masalah kain lapik kaki ataupun kain sapu kaki. Jawab tak ada masalah. Kenapa tak ada masalah? Barang tu barang hak kita. Barang tu barang milik kita. Tapi jangan kita bazir dah. Sebab itulah Tok Guru Tok kita tu barang supaya kain, supaya gapo ni kalau kita boleh pakai, kita pakai. Lepas tu kalau kita tak boleh pakai, kita jadi faedah. Buat mana? Misalnya kain tu kita buat gabuh air ataupun buat kain buruk, buat sapu kan air cemah hok dapur-dapur kita ataupun buat sapu kaki ataupun kita buat sagar kain buruk sapu kok kok dapur kita anak buat tumpah air kita buat kain buruk, tak ada masalah. Sebab apa tak ada masalah? Jadah yang buruk hak cari nak guna buat semaya tak leh, lepas tu kita pergi buat pacit tahu ataupun pergi buat kain sapu kaki ataupun kain buruk, boleh tak? Jawab kata boleh. Kenapa boleh? Kerana benda tu benda hak kita. Benda tu benda hak kita. Faham kan dia? Kita nak buat tak ada masalah sebab milik tu bukan milkun lil ghairi. Hak tu milki, milik kita, benda getah kita. Kita nak buat gapo itu hak kita. Jangan bazir ya. Sebab bazir orang panggil innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Orang bazir itu dikatakan setengah daripada saudara-saudara syaitan. Adapun kain ataupun sejadah hak lama dah, hak cari dah, lepas tu kita pergi buat kain buruk ataupun pergi buat kain gabuh kaki, itu tak jadi bermasalah. Tak ada masalah. Tak ada jadi masalah. Lepas tu tanya lagi keruang kita di satu tam kita salam babo. Lamat hajat Lamat hajat daimai ta yewo ta yewo ula kauban keruang masalah dia kata masalah boleh ke tak kita nak semaya hajat sendiri. Lamat hajat daimai ta yewo ula kauban. Tak ada masalah lah kalau loan ni tu payah sikit. Kita nak padah demo masuk ke dalam rumah kita tu. Loan ni dengan sebab COVID Corona 19 hak 19 ni. Kalau dia nak beripung siapa 7 orang, 4 orang tak boleh. Lepas tu kita nak padah demo tak mari sebab COVID dan Corona ni. Lepas tu, ramai dia masalah jewak masuk dalam rumah kita. Dan ular masuk dalam rumah kita. Ataupun lipai masuk dalam rumah kita. Ataupun daripada tok kedok kokek dalam rumah kita. Pas lagu mana cara kita nak lepas. Nak panggil demo tak mari. Nak panggil demo tak mari. Maka ketika ni kita buat sendiri. Cara buat sendiri. Amo nak hajar amo nak royak pada ibu dan bapa banyak malam mo tak kecek dah, tak apalah kita ambil ada masa minta ibu bapa doalah kat amo amo boleh royak, amo boleh cerita pasal kita luar kita nak buat sepenuh baru ni insya-Allah, tapi lah ni kita buat dalam seminggu 2 malam dulu, malam Selasa dengan malam Jumaat. Masa saya cekak duk kecek dengan ibu bapa boleh hoyak sepatas lidah, tapi di hari ni kita ada uzur ada kerja sikitlah. Ada kerja sikit insya-Allah. Kalau tu hari peluang pula ibu bapa doa. Doa. Masalah bewak masuk dalam rumah, ular masuk dalam rumah, maka kita nak semaya hajat belum nak takbir tu. Amun nak hajar amun nak hoyak, mai hajat tu tak ais bekas depan. Atau air boleh sebekas sejak tu tak depan. Semaya hajat yang pertama sekali niat belum nak takbir. Niat kata minta tolak balon. Kalau ada nyakit minta sembuh nyakit. Kalau misalnya kalau sembuh nyakit kalau ada nyakit minta sembuh nyakit, minta witumur ubat, minta witemu bomo. Lepas tu minta hak deki kenak semua tu, minta wituhan sepak daripada kita dan minta wi masuk ke imi. Wi masuk ke imi. Kemudian gitulah pak kita maya hajat siap tu maca rakaat pertama usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala, tu cara maya hajat amo nak royak semaya hajat hak pada haji Mekah, maya hajat rakaat pertama bacakan doa iftitah, lepas tu baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, lepas pada tu bacakan gapo lepas Fatihah, bacakan ayatul kursi, lepas pada ayatul kursi kita bacalah qul ya ayyuhal kafirun 3 kali. Lepas tu rakaat 2 baca Fatihah dan pula selepas pada Fatihah kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Lepas tu baca qul wallahu 3 kali.
Lepas pada tu dalam sujud akhir, belum nak naik tahiyat saat ni, kita baca situ ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat tu. Nah, kita bacalah boleh berapa kali? Yakni kita baca boleh 11 kali. Deh, baca 11 kali. Nah, baca 11 kali, lepas tu kita niatlah hati kita ketika sujud saat ni tu. Maka kita niatlah apa hajat kita, ya Allah, ya Ilahi, ampun dosaku. Minta tolaklah bala atas diriku, atas keluargaku. Minta sembuhlah penyakit kalau ada pada diriku, pada anakku, pada isteriku. Dan minta witemunglah, minta witurunglah ubat hak kuduk pubat. Ataupun witemunglah bomo, ya Allah. Minta ke Tuhan lah. Lepas tu kita bangkit. Nah, baca tahiyat. Lepas tu kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu air tu kita bagi dua. Air setengah, kita buat minum keluarga kita, kita campur dengan air banyak, kita buat minum. Buat basuh muka, buat mandi anak kita. Pas setengah lagi, kita buat retak dalam rumah. Cara retak tu, petang hari nah. Ataupun nah, nak getak petang hari pun tak apa, ataupun waktu pagi. Ataupun kalau kita nak getak, nak wisepokkan benda iblis, benda setan, maka kita buka pintu habis. Pintu besar, pintu jendela, pintu besar, maka kita getak duduk tengah rumah. Lepas tu kalau rumah 2 lapis, naik atas dulu. Buka pintu habis. Lepas tu ketika getak baca Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allah Akbar, getak tu baik gitu. Lepas tu getak tu baik depan, klik mari duduk tengah pula. Lepas tu getak milik belakang pula. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allah Akbar. InsyaAllah keruang Tuhan wis selamat. Buat sendiri pun tak ada masalah nah. Lepas tu dia mau tanya lagi. Salam babo, lagu manakah cara mani sunat taubat? Nah, lagu mana cara kita mani sunat taubat? Ada dia mau tanya banyak dah ni. Mani sunat taubat ni mani untuk nak basuh diri. Nah, tu mani taubat. Kalau kita bertaubat tu makna nak basuh diri kita daripada dosa. Nak basuhkan hati kita daripada dosa. Dah kan? Tu mani taubat. Masalah taubat, yakni taubat kita tu, yakni kita bertaubat, syarat pertama Nabi kata an-nadamu taubah, bermula sesat ialah taubat, bukan sesat sekarang, tapi nak kata syarat bagi taubat yang paling besar ialah sesat. Kita sesat dengan Allah, menangis, tak buat dah maksiat, tak akan kerja dah maksiat tu, hak tu dia panggil bertaubat. Adapun cara kita nak menyuci diri. Cara menyuci diri ni banyak. Mani sunat hari Jumaat. Supaya Isyak ni. Saja aku mani sunat hari Jumaat. Kerana Allah Ta'ala mandi saat ni. Jeruh mula-mula sunat mani. Mula-mula kita bergigi. Nabi kata sunat mani. Mani hak sunat. Ya mani tu ada dua. Ada mani ke apa? Orang panggil al-ghaslu al-masnun. Mani sunat. Dan pula ada al-ghaslu al-wajibu awil mafrudu. Sunat yang diwajib ataupun sunat yang difardu. Kamu di mana sunat hak ke apa? Sunat mandi. Mandi yang sunat. Seperti mandi sunat hari Jumaat. Mandi dua hari raya. Raya puasa dan raya haji. Ini orang panggil sunat mandi ni. Hak mana wajib mandi? Hak wajib mandi seperti mandi junub. Mandi janabah. Mandi haid. Mandi nifas. Itu orang panggil wajib mandi. Ada pun masalah mandi sunat taubat ni. Lagu mana cara? Kita mandi ni orang panggil untuk nak bersih diri. Kalau diri kita ada semak, diri kita ada cuma, maka tu hajarnya kita mandi. Saja aku mandi sunat taubat kerana Allah. Pas comel lagi kita berlima dengan selima puruk. Nah, berlima dengan selima puruk. Berlima dengan selima puruk ke apa itu ni. Buh air lain masuk dalam beledi. Bik selima puruk pernah kita belopak, kita perah masuk dalam beledi. Ataupun buh guring sikit, buh situk sikit. Lepas tu kita niat. Nah, ni hak mulah tak payah nara kita. Dia kata mu mandi sunat taubat untuk menyuci. Kalau ada jin, kalau ada apa, ada semak kat tubuh badan kita, insya-Allah Tuhan cuci, tubuh kita cuci, pakaian kita cuci dan pula hati kita bercuci. Nah, tu orang panggil mandi sunat taubat. Saja aku mandi sunat taubat. Nah, lepas tu dia mau tanya selaginya. Nah, harap babo beri makna uzlah dengan zahid dan apa dibeza antara keduanya. Nah, kedua apa? Yakni uzlah dengan zahid. Jadi apa maksudnya? Allah ni tinggi sikit tu ni. Ada apa? Iya kena ni. Jadi Ilyas baca nata Saifah Al-Saifah. Kemudian dia katanya apa makna uzlah dan apa makna zahid.
Lepas tu dibezakan di antara kedua. Jadi amu nak nyata. Ni dalil sikit ni ibu bapa dan dirahmati. Dan pula masalah ni benda ni dalil sikit. Hak ni pergi ke tasawuf. Nah, hak Nabi katanya, hak Jibril tanya, wa akhbirni anil ihsan. Faqal an ta'budallah haka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ni maksud sini ni. Ni masuk di dalam ilmu tasawuf. Ataupun kalau kita ngaji di dalam kitab-kitab ataupun kita ngaji tarika dulu dikatakan ilmu akhlaq ataupun ilmu suluk. Nah, kemudian amo nak nyatanya apa makna uzlah? Uzlah ni yakni panjang mau nak nyata sikit nah. Uzlah ni makna asing. Azala ni ya'zilu uzlatan, makna asing diri daripada al-aghyar, asing diri daripada al-akwan. Kalau kita pergi kepada tasawuf ni, makna kita asing diri kita daripada segala benda-benda yang lain daripada Allah dan benda makhluk-makhluk selain pada Allah. Bermakna kata kita tu nak duduk dengan Allah seperti para awliya dan pula para wali. Ini makna asing. Sebab tu Nabi kata di dalam hadis, alaikum bil uzlati, lazim kamu di akhir zaman dengan uzlah. Apa uzlah? Yakni kita asing diri kita daripada manusia, daripada makhluk, daripada aghyar, benda selain daripada Allah, tapi hati kita duduk dengan Allah. Ini makna kata asing. Maka asing ni hak yang disebutkan oleh Abu Hamid Al-Iman Abu Hamid Al-Ghazali, dia kata asing yang paling comel lagu mana? Hadis Nabi ni, alaikum bil uzlati, lazim oleh kamu dengan uzlah. Lepas tu Nabi kata pula pada hadis yang lain pula, ilzamil bait, lazimlah engkau di dalam rumah pada akhir zaman. Kenapa Nabi kata begini? Kerana banyak fitnah dan banyakkan fitan, banyakkan bala-bala ibu bapa di akhir zaman. Sebab tu Nabi kata, ilzamil bait, lazimlah engkau ke dalam rumah. Jangan banyak tu baik dalam rumah. Kalau tak ada kerja besar sangat, jangan tu baik. Tu. Lepas tu sini kata setengah ku nak tapa oleh bukit, setengah ku nak tapa boleh. Kalau kita nak tapa, syarat tapa tu boleh. Tapi syarat tepat kita bertapa, tak dengarkan suara orang bel dan pula suara bel jemaah. Boleh kita nak buat amal cara kita? Syarat kita nak bertapa kalau duk dengar suara bel, duk dengar orang duk bel lagi, situ orang panggil tak sah bagi syarat kita nak bertapa ataupun kita nak jadi abid, dah tak boleh. Tapi kata Imam Ghazali paling molek di dalam kitab Minhajul Abidin, dalam syarah yang pertama ataupun jilid yang pertama kita tengok sana. Bagi orang-orang ngaji, pelajar-pelajar yang ada depan ni ataupun dalam laisuk ni, kalau kita tengok dalam Minhajul Abidin, situ diperlah oleh Imam Ghazali dan ditafsir satu persatu hak mana uzlah yang paling molek, uzlah yang paling comel sekali kata Imam Ghazali, yakni kita duk kampung. Tapi kalau tak ada kerja buat besar kat luar, kita tak tubik dalam rumah. Tapi kalau ada majlis majlis di masjid, orang buat halqah Quran ataupun orang duk mengajar masjid, duk mengajar kitab seminggu sekali, maka kita tubik gi. Maka tubik gi dengan demo mengajar ataupun tubik gi belajar Quran. Hak ni yang masuk di dalam uzlah. Walaupun nampak kita saat ni tu bercampur dengan orang, tapi kita gi pada majlis-majlis yang tertentu, yakni majlis orang mengajar, majlis saat ni halqah Quran ataupun gi semaya Jumaat, hak ni dia tak panggil berjamaah, tak panggil berimpung dengan orang. Orang panggil masuk di dalam makna uzlah yang dikanakkan oleh Imam Ghazali. Itu makna uzlah. Apa uzlah? Asing diri. Walaupun kita duk mengaji dengan demo, hati kita duk Allah. Walaupun kita duk semaya demo, hati kita duk Allah. Walaupun kita halqah Quran demo, tapi hati kita duk Allah. Hak inilah Imam Ghazali ta makna uzlah yang paling molek sekali, yang paling comel sekali. Tu dia. Kemudiannya dah, apa makna zahid? Tu zahid. Tu mana zahid? Zahid tu yakni kita pelokah hati kita kasih kepada dunia. Tu dia panggil kita pelokah
Adapun saat ini kita asing diri kita daripada aghyar, daripada al-akwan. Makna kita pelepah diri kita daripada benda yang lain daripada Allah. Cuma ada dalam hati kita Allah. Walau tubuh badan kita duduk dengan manusia, walau tubuh badan kita duduk makan dengan manusia, walau tubuh badan kita duduk mengaji manusia, tapi hati kita duduk Allah. Itu makna al-uzlah, yang maksudlah dia alaikum bil uzlati. Adapun zahid ini makna pelokoh hati ke dalam hati kita, walaupun lingkungan kita tu penuh dengan mewah, dengan kereta besar, dengan umur baru, dengan duit banyak, dengan anak kita janguk, bini kita janguk, kebun kita luas, walaupun benda tu sekadar lik luar kita saja, ke dalam hati kita tak ada sikit pun hubbud dunia tu, tak ada. Apabila hati kita tak ada hubbud dunia, inilah makna zuhdun, ataupun zuhdun yang dimurakkan oleh syarak dan dimurakkan oleh ulama-ulama tasawuf. Makna walaupun luar kita sana subuh-subi ada, wah kayu ada, duit ada, kereta besar ada, rumah besar pun ada, bini pun jangan, tapi dalam hati kita sikit besar biji zarah pun tak ada benda tu dalam hati kita. Tu makna kata, makna zuhdun fid dunya. Hak Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin aw kama qala. Hak Nabi sebutlah dia, kun, hendak jadilah engkau fid dunya, di dalam dunia ni. Engkau jadilah engkau dalam dunia ka'annaka gharibun, seolah-olah engkau itu orang yang lalu jalan, orang yang sapi, orang dagangi, au abiru sabilin, ataupun engkau itu orang yang lalu jalan. Makna ambil tu sekadar-sekadar gitu. Walaupun nampak banyak sebab kita gena, ikan pun ada, ular pun ada, lemak pun ada, gawa lagi, ikan pun ada, daging pun ada, bermacam-macam. Tapi kita ambil yang kita perlu. Tapi ambil yang perlu, hak tu kita tak panggil hubbud dunia. Supaya ni kereta besar ada, rumah besar ada, kebun jenuh-jenuh. Tapi kita ambil yang untuk kita perlu, di dalam kita boleh ibadat kepada Allah. Hak lagu ni tak panggil kata kita tak zahid. Kita ambil sekadar cukup kita. Cukup pakai, cukup makan, cukup minum. Hak ni nama zuhdun fid dunia. Faham molek tu? Nah, saudara kita yang tanya tu, apa makna arti uzlah dengan zahid? Bahasa pun nyata dah tu. Dia katanya dia kata tafan tang Nabi Muhammad raucak bok kondai mai. Dia kata kita tu mimpi. Dia kata dauk sulung. Dia katanya dauk sulung. Mak dauk kan ni? Dia kata kalau kita jumpa dengan Nabi, boleh ke tak kita royak ke orang? Tak ada masalah kalau jumpa Nabi. Lepas tu dia mau tanya, kalau kita mimpi jumpa dengan Nabi, jumpa dengan Rasulullah fil manam. Soalan tu, ra'aitun Nabi fil manam. Aku nampakkan Nabi di dalam ketika tidur. Kamu kita jumpa dengan Nabi, Nabi saat itu nampak miyah ke lagu mana, ataupun kita mimpi duk perang dengan Nabi, masa tika perang sekali dengan sahabat, Nabi perang nampak perlu mengecik kada berdarah masalah. Kamu ketika kita mimpi jumpa dengan Nabi saat ni, adakah boleh kita nak royak ke orang? Tak ada masalah nak royak ke orang, tak ada jadi masalah, tak ada jadi orang panggil tanya, jadi suik, dak. Boleh kita royak, supaya kita royak demo tu, supaya nak wi demo tu lembut hati, nak wi demo pun bersungguh juga selawat atas Nabi, sebagai nak kepada syafaat Nabi. Itu tak jadi bermasalah kalau kita royakkan masalah mimpi kita tu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang molek. Kita royak demo pun usahamu lagu mana boleh temu dengan Nabi. Dia kata malam tu kawan selawat, kawan semaya hajat, kawan selawat Nabi. Maka Tuhan saat ni tu, kawan ni temu dengan Nabi. Lepas tu temu dengan Nabi tu setan. Setan tak boleh nak tashkil, tak boleh nak memperupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala tak izin sekali-kali kepada seorang ataupun pada syaitan tu buat rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam baba kun chau ma haingen nawak sami. Apa ni? Apa be? Salam kun
kau ma hai ngen nawak sami. Jadi kun kau ma orang tu masuk mari hai ngen nawak sami. Wi duit nawak lah sedekah 100 orang 200 orang nah. Apa tu nawak tu orang panggil nawak bukan ziarah, orang mati panggil nawak. Kalau orang sakit orang panggil ziarah. Dah. Tangan le rau tong bang. Hai luk mai prok mi luk kampra. Ya gining masalahnya ning gapo dia ni kata Aswan. Aswan tanya kata duit hak demo nawak ayah kita mati. Ayah kita mati dah. Demo tu mari 100, tok mene wis 1000, tok nebe wis 500, botol pakak fok ya tu wis 10,000 masalah. Demo kapung pakak 10,000 dah 150, 20 hak susah macam-macam lah. Siapa boleh berpuluh-puluh ribu ngasakang abai makan tak ada kena kecek. Deh, pahya nak di mana ni? Adakah duit hak demo nawak saat ni tu? Adakah kita kena bagi? Deh, nak bagi kat mana? Nak tanya situ. Bagi buat apanya? Jadi bersaka mana tu? Bersaka ni benda hak ya kerja masa ya hidup. Deh, masa ngamlan salah mana kata nak panggil bersaka ni, orang tua kita, tok laki kita ya kerja masa ya hidup, lepas pada ya mati. Lepas ya mati, maka bari hak mati tu kita buat dah. Masalah tajhiz mati dia, kapang dia, masalah cara mati dia, panggil orang semaya, waktu kubur habis, siap bayar hotel siap dah. Lepas tu peninggalan matarakahul mayyit, bari yang meninggalkan oleh si mati daripada kebun dia, kereta dia, rumah dia ataupun daripada syarikat dia, hak tu orang panggil persakaan. Sebab orang panggil benda tu yang sakut dengan si mati belum daripada apa? Belum daripada yang mati. Kerja titik peluh dia. Ada pun hak ni yang mati dah. Apabila yang mati, pakat mari wis 100, 200 orang, 100, 200 orang, tok nebe wis 1000, naik ampun wis 10,000, orang ni wis 1000, orang ni wis 10, orang ni wis 100. Hak tu ya tak panggil pesaka. Wajib bagi kau ana bukan pesaka sebab bukan titik peluh bagi si mati. Hak ni orang mari sedekah selepas daripada dia mati. Apabila masalah kalau lebih gapo gitu ini, caralah mati ya tu. Hak demo sedekah demo nak awak cara kematian wi puas hati lu. Tak usah duk gaduh bagilah duit tu bukan duit pesaka. Dah cara mati ya. Jamu orang betul-betul baca Quran, baca kuluhu, jamu demo po gitu ni. Demo gi kubur jamu sedekah. Duit ni hak demo wi untuk kematian, bukan pesaka. Ni makna kata walaupun dia ada anak yatim, duit ni tak jadi pesaka wi. Tak jadi pesaka no payah molek tu. Dok camsuk campuran dengan pesaka sebab orang panggil duit ni yang hasil selepas daripada seorang tu mati. Bukan duit ni hasil belum pada yang mati. Makna duit ni wajib nak bagi. Dak. Dia tak masuk lebab pesaka tu. Jata assalamualaikum babo apakah faedah ataupun kelebihan amalan semaya sunat tasbih setiap hari. Nah, terima kasih babo daripada anak Abdul Wahid. Nah, ya katanya anak Abdul Wahid. Nah, anak Abdul Wahid Basik. Basik kata apakah Basik apakah Basik weh? Ni Peraban nampaknya senyumin yang termanis itu. Dia kata assalamualaikum, apakah faedah ataupun kelebihan kita amal semaya sunat tasbih setiap hari? Terima kasih. Sunat tasbih ni tak ada dah. Dikatakan sunat yang paling besar. Lagi pula dikatakan sunat muakkadah. Dan sunat tasbih ini Nabi kata kita royak dulu. Nabi kata bagi seorang nak yang besar di dalam Islam. Nak kata sunat tasbih ni satu perkara yang besar sangat-sangat dalam Islam. Kebanyakan ulama-ulama yang terbesar golek ke tak tinggal semaya tasbih kerana dia tu salah satu daripada perkara min syiar, daripada satu perkara tanda-tanda orang yang kuat agama, orang yang mutamassikun biddin, orang yang berpegangkan dengan agama, golek ke orang dia tak tinggal sunat tasbih. Maka Nabi sebut dalam hadisnya tasbih saat itu, sunat kita saat itu semaya Nabi kata ditutup sehari sekali.
Kalau mun tak kuasa sehari sekali, hamu semayalah seminggu sekali. Kalau mun tak kuasa seminggu sekali, hamu semayalah sebulan sekali. Kalau mun tak semaya seminggu sekali, mu semayalah setahun sekali. Kalau nak buat tahun kali tak boleh juga Nabi kata, membuatlah masa dalam seumur hidupmu, sekali buat juga sunat tasbih. Nak royak kata sangat-sangat tutupnya oleh Nabi, sangat tutupnya oleh syarak suruh kita buat tasbih. Maka Nabi SAW kata, barang siapa yang mengijarkan akan tasbih, maka bagi orang itu diampunkan segala dosa-dosanya dan Allah Ta'ala akan angkat martabatnya. Maka mula tuk dala kita daripada Haji Abdul Rahman bin Al-Arsyadi. Sebab tu tengok anak murid dia siapa sekarang duk berkat lagi. Sebut Tok Dala orang kenal belaka. Tok Dala tak ada dah orang yang terkenal di petani kita. Kama dia Tok Dala kita mula habasing kita cerita, Tok Dala kita semaya sunat tasbih setiap malam, setiap hari Tok Dala kita semaya tasbih. Kaifiat tasbih kita tahu dah, cukup 75 tasbih dalam masa satu rakaat. Mau kita takbir, selepas pada takbir, selepas baca doa iftitah, selepas pada baca Fatihah, selepas pada baca surah, kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dalam ketika kia tu 15 kali. Maka kalau kita buat tasbih semua, Tuhan saat ni tu ampunkan dosa kita. Dah ampun dosa kita, patut dalam kita tak pernah tinggalkan tasbih. Tengok apa kejadian, apa yang kita terdengar. Tengok kelebihan yang Allah Ta'ala wi kepada Tok Dala. Pakatlah kalau kita boleh beramal. Sebab itulah Tok Guru kita dia boh juga lah. Seminggu sekali. Mula Tok Dala kita dia buat sehari sekali. Mula baboseng kita seminggu sekali malam Selasa dia buatkan tasbih. Sekadar tu ibu bapa puasa panjang banyak lagi soalan dia mau tanya ni, harap kemaafan lah. Dia mau tanya lagi nya aku serah dia kata salam kerap babo naik kamkin Isra Mi'raj rau. Isra Mi'raj Nabi ken pai rap lemat jak Allah jak Allah Nabi pu fasa arai kap Allah. Allah kerap babo. Terima kasih amu. Tanya Nabi kecek bahasa apa dengan Allah Ta'ala. Allah gananya tanya bahasa apa. Nabi baca, Nabi naik di atas langit. Amu gananya dibuat sekian Nabi kecek bahasa apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika Nabi saat ni Allah Ta'ala akan naik pada Isra dan Mi'raj. Nabi naik dengan Jibril. Apabila nak naik lek sana Sidratul Muntaha, lek sana Arasy Ilahi lagi siapa di mustawa, maka Jibril kata mung aku hei Muhammad, aku mai bomi sekali ngamu, saya apik sekali Jibril dengan Nabi. Tapi siapa mustawa ni, Nabi kata Jibril pun kata Nabi hari ni kita kena becek dah Muhammad tika ni, kerana aku nak masuk situ tak boleh. Payah tanya ketika Nabi sakning tu. Nabi sakning tu, dia sakning tu ketika nak terima kasmaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi tu kecek keluar gapo dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pas luah Quran tu ngomong luah apa? Luah Quran tak turun ke Nabi luah gapo? Luah Arab. Karena luah ahli syurga, inna lughata ahlal jannati, inna lughata ahlal jannah, inna lughata ahlil jannah hiya lughatu al-Quran ataupun lughatul Arab. Lughah ahli syurga hak yang Allah Ta'ala pilih kepada ahli syurga ialah dikata al-lughatul Arabiyyah, ialah dikatakan lughah Arabi. Lughah bahasanya bahasa Arab, tuturannya Arab, cara kecek pun bahasa Arab, tulisan-tulisan Arab dan tuturan Arab. Lepas tu dia mau tanya lughah Nabi kecek dengan Allah Ta'ala, lughah Arab lah. Kerana Quran yang turun kepada Nabi ialah dikatakan lughah Arab. Lepas tu Tuhan boleh kecek dengan lughah lain. Tak ada masalah, Tuhan kuasa belaka. Turun kepada Nabi Musa, turun Taurat bahasa Ibrani, turun kepada Nabi Isa orang panggil lughah Suryani, tapi turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam turun bahasa Arab. Lepas tu kecek dengan Nabi cara bahasa Arab lah.
Sebab tu dikata kalamullah. Lepas tengok dalam Quran. Adakah bahasa lain? Bahasa Inggeris ke bahasa siap? Bahasa Arab lah qadar tu dulu. Nah, sekadar tiba apa yang boleh ambil itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana tak boleh ambil itu daripada hawa nafsu dan kejahilan sendiri. Dengan katanya aqulu qauli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.